Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu dalam episod ketiga siri tutorial iSaham YouTube. Dalam episod kali ini kita akan bincangkan page saham bahagian fundamental. Okay, dan hari ini fokus kita ialah kepada tiga yang pertama dalam fundamental, iaitu trend fundamental, QR dan juga dividen. Dalam episod lepas kita sudah bincangkan simbol saham, simbol lain-lain yang ada dekat saham, nama saham, skor, iSaham skor dan juga signal-signal utama yang terpapar di atas ni. Okey, untuk kali ni kita akan bincangkan yang pertama ialah trend, apakah itu Fcon, Sharpe ratio, LTS dan macam mana kita nak tengok sama ada naik turun di sini. Okey, yang pertama trend dalam fundamental tidak sama dengan trend dalam technical. Di mana trend dalam teknikal kita selalu sebut kataan uptrend dan sebagainya. Trend fundamental ialah lebih kepada nak tengok dari segi business perspektif, bagaimana company itu menjual produk-produk mereka, servis mereka, jualan banyak mana. Dan daripada jualan tersebut, profit banyak mana. Dan profit itulah main perkara utama yang dilihat oleh pelabur. Okay, sebagai contoh, ini saham Scomnet. Kita masih di saham Scomnet. Semalam kita bincangkan dan hari ini dah naik lagi. Okey, dari segi sini fundamental, yang profit ni ialah keuntungan yang syarikat dapat daripada jualan-jualan produk lah, ataupun servis. Revenue ialah jualan, sales. Kalau seperti contoh Scomnet ada jual medical device, berjaya jual sebanyak 100 juta. Okay, dekat sini akan naiklah 100 juta. Okay, dan setiap point ni merujuk kepada setahun. Okay, maknanya yang maknanya yang latest ni jualan dia setahun kita himpunkan, kita average kan, dan yang ni dia lain daripada apa yang kita selalu tengok dalam quarter report dan sebagainya. Ini kita gabungkan quarter report setahun and then kita average kan supaya nampak satu line dan kita boleh imagine syarikat ni positif atau tak. Okay, dalam orang kata konsistensi dia dan juga positivity dia, maknanya kekal positif, kekal konsisten, boleh dilihat di sini. Dan kalau nak tengok yang latest, paling mudah nak tengok di benda ni, sebenarnya jualan tahunan ialah sebanyak 120,000 ni, bermaknanya 120,000 ataupun 120 juta. Okay, dan keuntungan untuk Scomnet yang terakhir ialah lebih kurang 20 juta. Okay, itu yang pertama kita boleh bayangkan. Dan bawah ni pula ialah tahun lah, maknanya kita ambil rekod ni daripada seawal mungkin yang kita boleh dapat. Okay. Sebagai contoh, daripada 2006 lagi kita dah ada data Scomnet ni. Okay, dan ini sebenarnya lebih kurang 2003 lah kalau kita zoom sikit sini. 2003. Okay, di mana 2003 hinggalah sekarang 2020. Okay, dan apa yang kita boleh lihat di sini, ini kalau kita nak baca dari segi perspektif pelabur, kita boleh katalah maknanya lama jugalah dia dalam keadaan yang orang kata R&D, cubaan untuk cari sales baru, cari profit baru, dan sejak 2008 profit dia berjaya meningkat. Okay, dan ditambah lagi dengan musim COVID ni, sewaktu video ni dibuat, ni belum campur lagi. Maknanya kalau ditambah lagi mungkin ada potensi untuk profit dia terus naik-naik lebih lagi. Okay, potensi. Okay, tapi kalau kita baca satu-satu mungkin kita nak kena interpret dan sebagainya. Okay, dan daripada sini kita boleh nampak positif dia lah. Line merah ni dia bantulah. Ini ialah kita panggil dalam bahasa statistik ialah regression line. Dia macam cuba nak tunjuk direction yang ni dalam bentuk satu line straight. Okay. Tapi sebenarnya kalau tak ada line tu pun kita boleh nampak jugalah. Okay. So itu satulah kalau nak bantu. Kalau nampak yang ni line menunjuk ke atas, selalunya positif. Sebab dia konsisten. Maknanya sebelum ni dia adalah struggle sikit, tapi sejak daripada sini, daripada tahun 2009 dia naik. Ada biasalah dalam bisnes mesti ada naik turun. Turun tu kalau yang bagus, turun dia sikit, naik dia banyak. Dan satu lagi cara untuk kita nak dapatkan dari segi perspektif nombor sahaja dari iSaham, inilah satu term yang dipanggil sebagai Fcon. Fcon. Term Fcon ni yang paling baik, yang paling orang kata cemerlang ialah kalau dia berada di atas 0.6. Atas 0.6, saya buka whiteboard. Atas 0.6 ialah sangat bagus. Maknanya sangat bagus. Ini sangat bagus. Kalau dekat-dekat dia neutral. Dia kalau dot line kat sini dia neutral lah, tengah-tengah. Neutral.
Tapi kalau macam ni, dia dekat dengan 0.6, kita boleh kata positif jugalah. That's why dekat sini kita buat colour hijau. Okay. Yang mana mendekati. Tapi kalau nak kata yang macam superb, selalunya atas 0.6. Sebagai contoh, kalau saham-saham yang perform, macam Nestle ke apa semua. Okay. Kita boleh lihat dia punya data di sini 0.66 straight sahaja dia akan bagi kat sini. Dan FCON bermaksud fundamental consistency. Dekat ISAM, one of the thing sebab ada satu kelemahan kita melihat kepada financial ratio. Kita akan tengok juga financial ratio. Tapi satu kelemahan kita tengok financial ratio, kebanyakannya hanya tunjuk pada keadaan semasa sahaja. Kalau ada tunjuk 5 tahun pun 5 tahun sahaja. Okay, tetapi yang ni dia tunjuk daripada 2003 sehingga sekarang. Maknanya 17 tahun kita boleh tengok data dalam bentuk ni. Dan kalau kita nak nomborkan data tu dalam bentuk FCON. Okay, fundamental consistency. Ada yang fundamental positivity pun boleh. Okay, maknanya kalau dekat-dekat 0.6, atas 0.6 lah especially, memang menunjukkan bisnes syarikat ni sangat berkembang dengan baik. Kalau turun pun sikit-sikit, maknanya the management is really doing the business. Okay, maknanya sebagai seorang manager syarikat, CEO syarikat, matlamat dia ialah untuk profit. Kalau katakan ada penurunan pun, ialah hanya sementara sahaja. Okay. That is a very good company. FCON atas 0.6. Manakala FCON yang bawah 0.4 ataupun dekat-dekat 0.4, okay, 0.4142, tapi especially bawah 0.4, ialah company yang dalam keadaan bisnes dia, kalau saya katakan saya buat bisnes lah, sentiasa turun. Contoh saya buka kedai kopi, untung 100,000 tahun ni. Tahun depan 80,000. Satu lagi 60,000. Okay. Menurun 10,000. Ada yang sampai rugi. Dia akan berada dalam paras bawah 0.4. Sebagai contoh, kalau saya ambil company yang quite famous juga, Sapura Energy. Okay, kita boleh tengok di sini. Dia punya FCON ialah 0.35. Okay, sangat rendah. Dan ini cara baca macam tadi. 3, ini memang besar juga lah. 3, kalau tadi maknanya kita ambil 3 juta ribu. Maknanya 3 bilion rugi. Okay, lebih kurang kat ni. Kalau tu negatif 5 bilion. Agak besar. Cuma Sapura ni dia punya sales dia pun besar. Satu syarikat yang besar. Tapi syarikat besar ke tak pun, apabila mengalami penurunan macam ni, ialah satu benda yang negatif. Okay, itu FCON. Sharpe ratio pula. Okay, Sharpe ratio pula. Okay, yang ni ialah bukan fundamental lah. Ini satu yang elemen technical. Kita letak juga kat sini. Nak bagi bayangan macam mana pula dengan kalau kita nak fahamkan dari segi harga technical saham. Sebab yang ni orang tak ajar selalunya yang kelas technical. Selalunya uptrend, downtrend. Tapi macam mana kita nak faham kalau dia consistently downtrend atau consistently uptrend. Okay, itu boleh dilihat pada Sharpe ratio. Dan Sharpe ratio kalau bawah 0 teruk lah. Okay, maknanya technically pun sebenarnya dalam keadaan yang sangat merudum. Okay. Tapi kalau kita tengok pada Scomnet, okay, Scomnet, dari segi technical sebenarnya dalam keadaan yang nampak okey lah, cantik. Jadi kita boleh tengok dekat sini, dia punya Sharpe ratio pun dalam keadaan yang positif. Cuma Sharpe ratio ni kita ambil elemen long term. Maknanya bukan technical dari perspektif yang semasa sahaja. Kita nak tengok sifat technical consistency dia. Okay. Maknanya kalau jatuh tu adakah kejap naik, kejap turun kan? Ada setengah saham, kejap naik, turun. Kejap naik, turun. Naik, turun. Sharpe ratio dia akan rendah. Walaupun mungkin at the end harga dia naik. Okay. Dalam kes yang ni, Sharpe ratio dia okey. Selalunya kalau nak Sharpe ratio yang baik, kita ambil atas 0.3. Atas 0 pun dah cukup baik. Okay, tapi atas 0.3 tu dah menunjukkan positivity lah dalam technical. Okay, ni kita pinjam satu lah technical kat sini. Sebab satu snapshot mudah dalam saham. Saya kalau katakan saya nak melabur dalam saham, saya hanya, let's say saya dah tengok signal apa semua, and then saya boleh juga tengok di sini satu snapshot yang saya boleh terus kata company ni okey. Maknanya tak perlu saya nak study mendalam ROE lah apa semua. Okay, sebab ini pun sebenarnya dah give the big picture. Okay. Dan satu lagi long term stability, LTS. Long term stability ni kita ambil yang ni, kita mixkan jadi satu formula long term stability. Dia long term stability lebih tinggi, lebih bagus. Tetapi kalau katakan nak dalam bentuk nombor, atas 7 ialah bagus. Apa-apa saham yang mempunyai long term stability atas 7
ialah company yang boleh dikatakan sangat stabil dari segi fundamental dan technical. Kita measure stability. Ini adalah guideline yang disukai oleh fund manager. Stability, tapi dalam masa sama perform. Okay? This ratio, 3 ratio yang key untuk melihat dari the big perspective. Okay? Jadi yang lain, yang QR dividend ni saya akan bawa ke episod yang seterusnya. Semoga kita boleh kaji saham dengan mudah sekarang ni menggunakan just simple formula, okay, tapi give the big picture. Fcon, Sharpe ratio, long term stability. Okay, terima kasih dan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.